Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini adalah satu wadah kepada kita sebagai umat Islam yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan kepada manusia dan jin sahaja, tetapi juga kepada semua makhluk yang ada di atas alam ini, alam semesta, yang mempunyai roh, yang tidak mempunyai roh, semuanya mendapat rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan risalah secara universal. Bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan kepada semua umat. Berbanding dengan umat-umat yang sebelum ini, Rasul itu diutuskan hanya kepada umat-umat mereka sahaja. Yang peliknya, kita dapati bahawa contohnya agama Kristian yang diturunkan kepada Nabi Isa untuk disebarkan, tetapi tersebarnya agama Kristian ini kita dapat lihat secara menyeluruh hingga sampai ke seluruh dunia, berbanding dengan agama Yahudi. Jadi sebenarnya risalah yang dibawa oleh Nabi Isa hanya kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat sejarah Kristian tersebar, maka kita dapati bahawa penyebaran itu bukanlah berlaku pada Nabi Isa, tetapi pada Paus itu sendiri, yang menyebar ajaran Kristian kerana dia tidak dapat sambutan, kerana ajarannya menyimpang daripada ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kerahmatan risalah an-nubuwah yang dimaksudkan adalah keluhuran hati dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita maksud sebenar apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah untuk memberikan kepada kita kefahaman tentang akhlak yang baik. Bagaimana kita nak memperolehi akhlak yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita dapati bahawa ramai umat-umat yang terdahulu zaman Rasulullah, para sahabat, orang-orang Badawi sangat kagum, orang-orang musyrikin sangat kagum dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pernah Abu Sufyan, pernah Abu Jahal sendiri mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka takut kerana mereka adalah orang-orang ataupun pemimpin-pemimpin Quraisy. Begitu juga sikap Rasulullah ini kepada masyarakat di Madinah, pada masyarakat Yahudi, pada orang-orang Badawi yang sangat keras perangai mereka. Berlaku satu kisah di mana ada seorang perempuan Yahudi, Rasulullah membantunya untuk mengangkat barang dan sebagainya, hingga setelah selesai Rasulullah menolong beliau, menolong perempuan tua ini. Perempuan tua ini sangat terharu dengan sikap Rasulullah yang baik ini, yang mulia ini. Lalu dia kata, aku ni tak ada apa nak bagi kat engkau, cuma aku nasihatkan apabila kau masuk dalam Madinah nanti, kalau kau pergi ke Madinah, kau kena hati-hati kerana di dalamnya itu ada seorang namanya Muhammad. Muhammad ini dia mendakwa dia ni sebagai Rasul, sebenarnya dia ni tukang sihir, dia ni bukan orang yang baik. Lalu Rasulullah SAW kata, akulah Muhammad. Lalu orang ini terus, orang perempuan ini terus beriman kepada Rasulullah SAW. Ini menandakan bahawa akhlak Nabi SAW ini tidak terbatas kepada umat Islam sahaja. Malah kalau kita lihat sejarah, banyak lagi akhlak Nabi yang Nabi tunjukkan bahawa Rasulullah SAW ini mempunyai akhlak yang tidak tolak bandingnya, dan kita anggap ia merupakan akhlak yang sangat luar biasa. Ulama menyebutkan laula an-nubuwat lam yakun fil alam ilmun nafi' albattah wala amalan salih wala salahun fi ma'ishatin wala qawamun limalakah
ولكان الناس بمنزلة بهائم وسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض. Kalaulah tanpa kenabian tidak akan wujud sama sekali di alam ini ilmu yang berguna, tiadalah amalan yang saleh untuk diamalkan, dan tiadalah kebaikan dalam kehidupan untuk dihasilkan, tiadalah tunjang-tunjang kehidupan bermasyarakat, dan adalah martabat manusia seperti haiwan ternakan dan pemangsa yang liar seperti anjing-anjing ganas yang saling menerkam di antara satu sama lain. Ini menggambarkan kepada kita bahawa datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menunjukkan akhlak yang baik. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la'ala khuluqin 'azim, menggambarkan kepada kita bahawa Rasulullah ini tidak ada tolok bandingnya akhlak. Apabila Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat mengenai akhlak Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Maksudnya contoh teladan Rasulullah adalah gambaran apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kita lihat daripada perkara tersebut, kita dapati bahawa perbincangan mengenai peranan tarikat tasawuf itu bukanlah peranan hanya daripada segi satu sudut sahaja, tetapi adalah pembentukan akhlak tersebut. Bagaimana pembentukan akhlak itu berlaku. Bukan kita mempelajari untuk berakhlak, tetapi cara yang sebenarnya bagaimana kita perlu ataupun kita memperolehi akhlak tersebut. Kita boleh berlakon kita cuba untuk meniru perangai-perangai orang-orang yang terdahulu, tetapi sebenarnya kita tiru itu belum tentu lagi apa yang kita tiru itu adalah apa yang sebenarnya yang mereka dapati daripada orang-orang yang terdahulu. Contohnya kalau kita lihat ulama Islam terdahulu malam bangun, sepanjang malam bangun, tetapi sebenarnya mereka itu bukan sahaja malam mereka penuhi malam mereka dengan solat, tetapi mereka penuhi dengan amalan-amalan lain, amalan zikrullah. Tetapi kita tak tahu kerana apa? Kerana kita meniru-niru amalan seperti solat, puasa yang banyak, solat yang banyak, puasa yang banyak, sedangkan amalan puasa dan solat yang banyak itu sebenarnya ada perkara-perkara lain yang mereka lakukan yang kita tak buat. Jadi kita tiru hanya kepada yang zahir yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu puasa, sembahyang, puasa, zakat dan haji dan sebagainya, mengerjakan umrah dan sebagainya, tetapi kita telah meninggalkan amalan yang asas di dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada awal-awal turunnya Al-Quran, pada awal-awal turunnya wahyu. Kerana di dalam surah Al-Muzammil menyebut amalan yang antara amalan yang pertama bukanlah sembahyang, bukanlah puasa, bukanlah zakat. Wadhkuri isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu, ingatlah Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Watabattal ilaihi tabtila, dengan cara bersungguh-sungguh. Kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita meniru-niru gaya orang-orang terdahulu melakukan ibadat, terutamanya solat. Kita sembahyang awal waktu, sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah dan sebagainya, tetapi kita lupa bahawa intipati dalam solat itu adalah mengingati Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala memerintahkan perkara yang mula-mula yang Allah Ta'ala perintahkan adalah perkara zikrullah. Wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Apa lagi amalan selain daripada itu? Selain daripada itu, Allah Ta'ala menyebut warattilil qur'ana tartila. Bacalah olehmu akan Quran. Jadi awal-awal permulaan datangnya Islam itu bukanlah datang dengan sembahyang, bukan datang dengan sembahyang, bukan datang dengan puasa, bukan datang dengan haji, bukan buat umrah, bukan dengan tawaf, tetapi dengan zikrullah dan bacaan Al-Quran. Itu amalan-amalan mereka. Yang kita tahu hanya sebahagian. Kita menganggapkan bahawa yang paling baik adalah solat. Memang solat itu baik, tetapi sebenarnya amalan-amalan yang menguatkan amalan solat itu adalah zikrullah.